for new agent. Oh, maafkan saya. Okay, terima kasih kerana record. Saya terlupa lah. Okay, attitude for new agent. So apa itu attitude ni? Okay, so what are the attitude you should have as agent? So kita sebagai agent ni kita kena ada attitude apa? Kita kena ada attitude yang macam mana? Betul tak? Okay, yang kedua. Okay, so I think saya rasa kita kena, I think we need to have we have attitude of professional. So saya rasa kita kena ada attitude yang professional ni. So you all tahu tak attitude yang professional ni macam mana? Apa ni, what is a professional? So kalau macam yang professional ni macam contoh doktor, lawyer, diorang semua ni sebagai professional. Sebab apa? Kalau you all study tentang yang semua professional ni, diorang ada code of ethic. Siapa tahu code of ethic tu apa? Kod etika. So etika kerja kan, betul tak? Macam mana diorang punya kerja? Macam mana kalau lawyer dia datang kerja macam mana? So mesti ada pakai dia punya suit, betul tak? Kan? Dia ada pakai suit macam doktor ada tak pakai macam biasa je? Tak, doktor mesti ada kat gantung kat kepala dia, mesti ada pakai apa tu? Apa Afiq? Aku lupa lah Afiq. Stetoskop. Stetoskop. Headphone. Sekarang ni semua pakai headphone. Okay, alright. So dia pakai kat situ kan. Dia ada code of ethic dia kat situ kan. So all professional. So attitude of professional, dia akan SW. So next ni maksudnya kat situ. So first sekali dia akan some will buy, some will not buy. So what? Next. So kita just move next sahaja. So kat situ, this is the real attitude professional. Dia cakap. Ini Tan Kah Ho cakap lah, bukan saya cakap lah. Dia cakap lah kira ni. Okay. This is the real professional. Sebab apa, macam contoh kalau kita cakap doktor. Doktor contoh kalau kita pergi klinik. Doktor cakap, okay ni. Okay, you sakit yang ni dan sakit yang ni. Then dia bagi ubat. Betul tak? So dia cakap, so kita nak tak nak, kita kena bayar, betul tak? So dia cakap, kalau you, ni Tan Kah Ho cakap lah. You nak mati, you mati lah. Kata kan? Betul tak? So macam siapa pernah dengar lah. Dia tangkap aku ni. So kalau you nak mati, you matilah. So kalau macam contoh lain pula, kalau lawyer. Kalau lawyer ni dia cakap, macam contoh, dia akan setkan satu harga kat sini. Okay, so lawyer ni, okay. I dah pergi sini. Okay, total up RM50,000. You nak terima tak? So dia pakai professional lah. Kalau dia tak nak, dia move next lah. Betul tak? Kalau dia tak nak, dia buka quotation, dia move next lah. Okay, tak jumpa lagi orang. Dia buka lagi quotation, RM50,000, ada orang nak. So dia buat lah untuk dia. Kalau dia jumpa orang lain juga, dia jumpa orang lain betul pula, dia kata, okay, RM50,000, I buat you punya case. Kalau you nak, okay, accept. Kalau tak nak, tak apa, I boleh move next. So dia cakap kat situ lah. Some will not buy, some will buy, some will not buy, then so what? Dia akan move kepada next. Kita sebagai agent, kita kena kita sebagai agent kena adopt benda ni. Kita kena adopt benda ni. Some will buy SW. So what? Next lah kat situ. So first sekali dia cakap kat situ. Kita kena ada see people. See people, see the people, love the people and protect the people. Okay? So I guarantee if you adopt this attitude, nothing can stop you. Dia cakap, ni pasal saya cakap Tan Kah Ho cakap. If I guarantee if you adopt this attitude, nothing can stop you. Maksudnya kalau kita dah adapt benda ni, maksudnya contoh kalau kita jumpa orang tu kan, some will buy, some will not buy. So what next? Kita amalkan benda tu. Kita present. Bila dia tak nak, move next. Kan? Betul tak? Kita ada banyak lagi. Population yang dekat Malaysia ni tak ada insurans berapa ramai lagi. Memang besar. Kan? Kalau kita ambil 100-200 orang per setahun ni, tak habis lagi orang tu. So kita boleh jumpa. Kan? Prospek dekat luar sana memang banyak. So kita just amalkan benda ni. Kita kena adoptkan dalam diri kita. So memang guarantee kalau kita boleh adopt benda ni, attitude this attitude,
Dia tak ada apa yang boleh stop kita. Because the all professional focus on the best solution. So dia cakap dekat situ. Most professional focus on the providing the best fit solution rather than on the responsible of the client. Where most agent focus on their way around lah. Maksudnya dekat situ macam kita dah present kat dia, okey tak apalah, kita nanti boleh fikir dulu. Agent tu ada fikir benda tu kan, dia tak move net benda, dia tak move pun net benda tu kan. Bila kita dah present, prospek tu cakap okey tak apalah, nanti saya fikir dulu. Tak apa, saya balik bincang dengan wife saya dulu, nanti saya akan beritahu. So dia tak move net lagi. Kan yang apa ni yang dia cakap kat situ kan, I guarantee if you adopt this attitude, nothing can stop you. Maksudnya kalau kat sini kita adoptkan dalam diri kita attitude of professional ni, some will buy, some will not buy, so what next? Kalau kita amalkan benda ni, memang kita ada attitude of professional. It's okay, memang okay. Memang itu kan, ada certain macam contoh kalau saya cakap okay, macam Syarul dah jumpa berapa ramai orang sepanjang jadi ejen? Roughly lah. Syarul ada? Syarul MSG. Syahrul Nizam. Saya. Okay. Alright. So sepanjang jadi ejen ni, kita dah jumpa berapa ramai ejen? Berapa ramai ejen? Berapa ramai prospek? Banyak ah. Banyak betul tak? So ada certain kita jumpa daripada yang first time jadi ejen, ada tak dia ambil lah? Yang first time jadi ejen, masa dulu ada itu pun kena repeat balik. So kita so kita kena buat macam itulah kan. Ada certain tu kita jumpa orang tu kan, kita dah present kat dia semua kan. So kalau dia tak nak, tak apa, it's okay lah. Kita move next benda tu. Okay. So kita tak fokuskan kepada dia punya problem kat situ kan. So boleh balik macam contoh lah. Dia ada bagi satu contoh. Okay, balik dia okay tak apa, dah habis present kat dia, cakap okay tak apa, balik saya bincang dulu, besok lusa saya bagi jawapan. Okay tak apa lah, kita move next. Kita move pada kita move pada appointment lain. Tak payah nak fikir, wish macam mana ni, aduh, kata aku dah present cantik lah ni kan, tapi tak close pula kan. Dia fikir benda tu. Dia tak fikir pun next sebenarnya. Kalau kita move next, basically kita boleh move pada appointment untuk next. Mana tahu kita boleh close terus lepas tu. Okay. Okay. Lepas tu dia cakap, okay, ladies and gentlemen. Okay, ladies and gentlemen. What is your focus? Dia cakap kat situ kan. What is your focus? Apa kita punya fokus? So, this is the best proposal that I can design for you. Dia cakap kat situ. Some will buy, some will not buy. So what? Next lah. Lepas tu kalau kita ada kalau kita tak ada next, yang macam sebelah so what tu, kalau kita tak ada next, kita akan mati dalam bisnes ni. Macam yang saya cakap, kita mengharapkan orang tu. Kita dah proses. Okay coach, coach tanya, ada closing tak minggu ni? Ada coach. InsyaAllah ada close bulan minggu ni. Okay. Ada close tak minggu ni? Contohlah tanya kan. Contoh tanya siapa? Haris. Macam ni Haris? Ada closing tak bulan ni? Ada coach. InsyaAllah coach. Saya dah present dah. Tunggu nak ambil data detail klien je. So kita kita tak move next lagi. Kalau kita okay, kita dah target kan, dia mesti nak ambil. Tak apalah, it's okay. One day kita dah present, by bulan ni memang dia akan ambil. So kita move next presentation dekat orang lain. Mana tahu by tiba-tiba hujung bulan, okay Riz, aku confirm nak ambil. Detail apa yang kau minta hari tu? So bagi lah. Awak tengok hujung bulan ada 5 kes. Ya, alhamdulillah. Selagi kita tak move next benda tu, kita tak ada mengharapkan kat dia seorang. Jangan mengharapkan, contoh, weh ni big case aku ni 10,000 TPC, aku boleh close dia. By bulan tu kita follow up je kan. Kita follow up sampai ke sudah. Last kali, tak apalah Haris, aku dah ambil kawan lain dah. Sudah.
Aku baru je ambil dengan siapa ni? Dengan Afiq. Dengan AJ Sagrup juga. Lagi patah hati kata. Betul tak? Kata, sudah kata, tak apalah kata kan. Kita pun terkenang kan, kalau dia ambil dengan aku, aduh kenapa dia ambil dengan Afiq? Dia asyik fikir lah, dia asyik fikir. Selagi kita tak move next ke benda tu, so bermain kat fikiran kita lah benda tu. Okay? So lepas tu dia cakap kat sini. The best is dia cakap, see the people, love the people and protect the people. So kita just buat 3 benda ni je. Dia cakap, the best is see the people, love the people and protect the people. Okay? So janganlah mengharapkan seseorang tu saja. Okay? Macam contoh macam saya cakap tadi lah. Kalau ada big case close kan, okay kita ada presentation pada bulan ni, okay orang ni nak ambil 10,000 dengan aku. Okay, buat kita present. Dan sekali tak close, sudah. Kita ada fikirkan benda tu kan. Right? Okay, right. So saya next slide saya. Okay, the most fundamental principle. The best way to improve, first kali, start with sufficient insurance for yourself is the best way to enhance your convincing toward life insurance. So dia kata kena start dengan diri kita dulu. Siapa kat dalam ni tak ada insurans ni? Cepat angkat tangan. Cepat. Cepat sign out dengan saya sekarang. Okay, so dia cakap kena start dengan diri kita dulu. Kalau kita dah ada insurans, kita nak convince orang tu untuk ambil insurans, so dia percaya tak? Dia akan percaya lah. Dia akan percaya lah. So check balik coverage kita cukup ke tak? Medical card kita, apa yang kita ambil tu? Kan? Tadi aku ambil plan 150 paling basic sekali. So possibility dia dekat situ keliling-keliling kita pun akan ambil yang benda yang sama juga. Okay, kita ambil yang sama juga. Kalau kita tak percaya dalam life insurance business ni, macam mana kita nak yakinkan dekat orang luar sana? Siapa tak yakin kat dalam ni? Siapa tak yakin dalam ni? Semua yakin betul tak? Dah masuk dalam ni mesti yakin betul tak? So nanti saya nak minta you all check balik you all punya policy coverage. Cukup ke tidak? Medical card aku coverage berapa? Life insurance aku berapa? Pampasan sakit kritikal aku berapa? Check balik. Kita nak jual kat orang untuk pampasan sakit kritikal. Kita nak jual investment link dekat orang tu. Tapi kita tak ambil. Macam mana kita nak convince dia untuk ambil? Macam saya ambil saya ambil kalau contohlah. Saya jual mostly banyak saya ada jual juga yang pre-birth lah. Saya tak ambil lah pre-birth tu. Tapi saya ambil lah untuk wife saya. Okay. So mostly ada orang akan tanya. So kita tahu nak share. Dan lagi satu saya pun dah pernah claim tentang pre-birth punya plan. So ada seorang ni klien saya dia claim tentang neonatal jaundice. So macam mana nak claim dia tu? Kita kena ada kita kena ada experience benda tu kan. Baru kita yakin nak cakap dekat orang tu kan. Kalau kau ambil plan ni kau boleh claim ni, claim ni. Macam mana nak claim? Nanti aku bagi tahu kau balik. Rasa-rasa dia percaya ke tak? So daripada situ pun dia tak percaya lah. So nanti saya nak minta you all check balik coverage kita. Okey ke tidak? Kalau tak okey, nanti sign up untuk diri sendiri. Okay? Berapa coverage yang kita ambil kan? Cukup ke tak zaman sekarang ni kan? Life insurance kena tak kan? Kalau orang tu income 100,000 berapa kena ambil patutnya? Okay? Okay, point yang number 2. The best starting point is to sell the product that you genuinely brought to protect yourself and your loved one. Okay. So dia cakap kat sini, the best starting point adalah produk yang kita dah beli dulu untuk family kita dan juga diri kita. Sebab apa dia cakap? Because kita dah ambil, kita boleh yakinkan orang tu. Kalau kita nak ambil insurans, kita nak yakin kat orang tu, kita kena ada diri sendiri dulu.
Claim ke tak claim tak kisah. Tapi janji, oh ni aku punya medical card ni. Aku punya coverage ni. At least dia tahu lah. At least dia tahu lah daripada situ. Oh ya ke? Oh macam ni. Okay, alright. Oh, so barulah dia faham. So dari situ pun, okay lah. Boleh lah. Okay lah. Kan? Okay. Alright. So yang ketiga tu, if you want to sell big policy, the best way is to buy big policy yourself. Based on annual income. Maksudnya bukannya kita close big tau yang kat sini. Dia cakap kat sini big policy bermaksud kalau orang tu income 50,000 setahun. Kalau orang tu income 50,000 setahun, dia sign up 6,000 setahun. Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Dia annual income dia 50,000. Lepas tu dia sign up 6,000 setahun. Okey ke tak okey? Tak okey. Sorry, sign up 6,000 pula. 6,000 kali dengan 12. Sorry, maafkan saya. 6,000 sebulan. Okay lah. Okey lah. Dari sebulan tu. Kalau sebulan okey lah. Sebab dia ambil extra lebih kepada 12,000. Maaf, saya silap. Dia ambil lebih, betul tak? Dia dah ambil lebih daripada annual limit. Annual income dia. Okay. So yes, kita dah ambil lebih 12k daripada 12,000 daripada kita punya annual income. So kalau kita ambil dari situ, kita nak yakin kat orang sana, luar sana untuk ambil big policy juga, barulah kita ada keyakinan untuk cakap, betul tak? Kalau orang tu income 1 juta, kita pun tak ambil big policy, kan? Padahal income kita ada contohlah 60k setahun, 70k setahun. Orang tu income setahun 100,000, 200,000. Kita nak convince orang tu untuk bayar macam mana? Untuk ambil big policy macam mana? Sedangkan kita pun tak ambil benda tu. So kalau nak share dekat orang luar sana, kita kena ada, barulah kita boleh yakinkan dia. Betul tak? Okay. Alright. Okay, so yang keenam pula, okay, tadi ni point-point lah. Okay. Most of the time people buy because of your attitude, not your aptitude. Aptitude ni masuk ability kita lah. Prospek luar sana, dia boleh nampak kita dengan dua mata dia. So maksudnya kalau kita present kat kita, macam contoh kalau Zoom sekarang ni, dia pun kalau present, dia mesti akan nampak. Sedangkan kalau dia tak on kamera pun, dia akan nampak muka kita, betul tak? So dia akan tengok macam mana kita present, macam mana kan, okey dengan ada gaya, dengan ada nada naik, tinggi, turun semua kan. So daripada situ dia akan, oh betul lah ni. Dia memang, orang akan ambil base kepada kita punya attitude. Base kepada kita punya attitude. Alright. Nombor tu, okay, ni point dia. To improve your attitude, you must believe in life insurance business. Macam yang saya cakap lah. Kalau you all dah masuk dalam industri industri takaful, life insurance business ni, tapi kalau you tak believe ada dalam benda ni, and you tak yakin insurans ni boleh tolong you juga, macam mana you nak share dekat orang tu? Macam mana you nak share dekat orang tu? Okay? Kalau kita buat 3 benda ni, memang kita akan okey. Macam yang saya cakap. Macam kita cakap tadi lah. Some will buy, some will not buy. Dan so what? Next lah. Move je lah next kan. So kita just buat 3 benda. Lepas tu 3 benda ni lagi satu. See the people, love people dan protect people. Buat 3 benda ni juga. Sebab kerja kita memang kerja see people, betul tak? Ada tak orang tak jumpa kat sini macam mana boleh close case? Ke dia close hantu tu? Betul tak? Kan, tak jumpa orang tapi dia close. Okay, alhamdulillah saya close sekian-sekian 2,400. Tanya dia, oh saya tak jumpa pun dia. Wish. Kan? Dia tak WhatsApp pun dia. Tak WhatsApp pun dia. Oh, macam mana pula tu kan? Okay.
So dia cakap, so love people. So kita kena ada love kat pretend. Lepas tu the third one adalah protect the people. Kita bagi protection dekat client tu. Okay. Right. So ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Start with the right attitude. So kita kena ada attitude of professional ni. Okay. So far ada apa-apa nak soal, ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya ke? 1, 2. Tak ada padu. Okay. Alright. So kita ada sambungan dia. Okay, sambungan dia kita akan Ahad nanti. Sambungan dia. Okay. So saya share sampai sini saja. Nanti hari Ahad ada makan-makan burger lagi. Nantikan burger tersebut macam mana pula? Besar ke kecil? Okay. Okay. So far ada apa pun nak tanya ke? Tak ada agak kan? Tadi Coach Fizi cakap tak ada kan? Okay. Okay, alright. Sebelum kita akhir kelas ni, Coach Fizi dengan Coach Mi ada apa-apa ke? Okay, tak ada. Okay. Coach Fizi ada ke? Coach Fizi? Tak ada apa kot. So okay Coach Fizi tak ada apa Tak ada Okay, alright. So dengan itu saya ingin menjemput anda semua pada training hari Rabu. Pada besok malam pukul 8 pukul 8. Okay, pukul 8. Okay, so selepas tu ni ada Sagrup Kajang KT September 2021 punya kontes. So dalam ni saya doakan you all achieve benda target. Ini just benda yang paling senang sekali. Submit with payment. Submit with payment. Sebab kita tak boleh control yang comment state tu bila, betul tak? Kita boleh tolong, kita boleh submitkan proposal tu saja with payment. Lepas tu okay, contoh kalau orang tu qualify 10, then dah dapat remit speaker, betul tak? So saya ada seorang kot dah qualify, betul tak? Seorang dua kan dah qualify. Alhamdulillah dah tanya. So lepas tu kejar dia hire. Lepas settle 6 kejar 8 pula. Lepas kejar 8 kejar 10 pula. Lepas kejar 10 kejar 16. Kalau boleh go for 25, boleh pergi sampai 25, sila kejar. You all akan dapat pen, dapat mouse, dapat remote, dapat keyboard, dah complete. Kalau you all dah ada benda ni, tak apa, just bagi dekat saya lah. Okay, boleh pass dekat saya. Okay, tak pun nanti boleh lah pass dekat klien klien you all. Tak pun boleh bagi dekat leader-leader, betul tak? Okay, boleh bagi kat leader, betul tak? Okay, so dekat bawah tu boleh tengok lah. Dan lepas tu BMI ID Challenge. Ini adalah kontes SPU, open to all. Okay, open to all. Okay, so itu saja. Okay, alright. Okay, saya boleh tutup majlis kot, betul tak? Coach Fizi semua tak ada apa kan? Macam betul ke tak ni? Ada. Okay, alright. So kita boleh akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Okay, alright. Sekian, terima kasih.